Assalamualaikum, selamat pagi, salam ceria, salam sayang buat semua murid-murid cikgu. Hari ini kita belajar lagi Bahasa Melayu Tahun 2. Kita akan mempelajari kemahiran membaca. Objektif pembelajaran pada hari ini, di akhir pembelajaran diharapkan murid-murid akan dapat menyatakan 2 nilai daripada pantun yang akan dipelajari nanti. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini sangat menarik, iaitu Aku Bangga Berbahasa Melayu. Cikgu tahu murid-murid cikgu semua terdiri daripada pelbagai agama dan juga bangsa. Walaupun kita berbeza agama dan juga kita berbeza bangsa, tetapi kita disatukan di bawah satu bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara kita. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang baik, kita haruslah menggunakan bahasa kebangsaan kita dalam kehidupan seharian. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita. Cikgu mahu murid-murid rujuk buku teks jilid 2 muka surat 3. Tajuk di sini ialah Aku Bangga Berbahasa Melayu. Hari ini kita akan membaca pantun bersama-sama. Rasanya murid-murid cikgu tiada masalah untuk membaca pantun sebab kita telah mempelajari pantun pada sesi pembelajaran yang lepas. Mari kita baca bersama-sama. Pada suatu petang, Hasan dan rakan-rakannya membaca pantun. Mereka akan mempersembahkan pantun itu semasa perhimpunan di sekolah. Kok Bun, dengar pantun daripada saya. Pohon sena, pohon pulasan, subur kepayang diperdu ara. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Dengar pantun saya pula. Memukat ikan di sungai sekayu, berkongsi bekal makan di muara. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Ini pantun saya. Kait mangga bergalah kayu, manis dirasa sama teruja. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Ini pantun saya pula. Ikan puyuh, ikan gelama, enak dimakan bersama teman. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Begitulah tadi bacaan pantun Aku Bangga Berbahasa Melayu. Cikgu harap semua murid-murid cikgu juga turut membaca bersama-sama tadi. Baiklah, sekarang kita baca pula perbualan di antara Hasan dan rakan-rakannya. Alice, tolong berikan nilai yang kamu peroleh daripada pantun pertama dan kedua. Siok Ling pula untuk pantun ketiga dan keempat. Maksudnya di sini Hasan mahu kawan-kawannya menyatakan nilai pantun. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencari nilai di dalam setiap pantun? Kita belajar bersama-sama. Sebelum tu, cikgu mahu murid-murid semua imbas kembali mengenai ciri-ciri pantun yang telah cikgu ajar pada sesi pembelajaran yang lepas. Baiklah, setiap pantun terdiri daripada pembayang dan juga maksud. Di manakah pembayang dan juga maksud? Pembayang terdapat di dalam baris yang pertama dan juga baris kedua. Baris pertama dan kedua ini ialah pembayang pantun. Manakala baris yang ketiga dan keempat pula ialah maksud pantun tersebut. Jadi, pantun ini jika kita hendak mencari nilai, kita harus lihat di dalam baris yang ketiga dan juga baris yang keempat. Okey. Jadi cuba kita lihat pantun yang pertama.
Apakah nilai yang terdapat di dalam pantun ini? Mari kita lihat dalam baris yang ketiga dan keempat. Marilah guna bahasa kebangsaan, buktikan sayang akan negara. Apakah maksud pantun ini? Maksudnya, sebagai bukti sayang kita kepada negara, kita haruslah menggunakan bahasa kebangsaan. Okey, cuba kita lihat jawapan Alice. Sama ataupun tidak? Nilai pantun pertama ialah bukti kita sayang akan negara jika kita menggunakan bahasa kebangsaan kita. Maksudnya samalah kan dengan penerangan cikgu tadi. Pantun yang pertama ini hendak menyatakan nilai rasa sayang kita kepada negara, kita haruslah menggunakan bahasa kebangsaan. Okey, seterusnya pantun yang kedua. Apakah nilai yang terdapat di dalam pantun kedua ini? Kita lihat pada baris yang ketiga dan keempat. Jangan rosakkan bahasa Melayu, barulah kekal tetap terpelihara. Di dalam pantun yang kedua ini, hendak menyatakan bahawa kita haruslah memelihara bahasa Melayu. Okey. Jadi ayat yang penuh, ayat lengkapnya, kita harus memelihara bahasa Melayu. Okey, itu nilai dalam pantun yang kedua. Okey, pantun yang ketiga pula, kita lihat maksudnya. Saya bangga berbahasa Melayu setiap masa di mana-mana saja. Okey, di dalam pantun ini hendak menyatakan bahawa kita haruslah menggunakan bahasa Melayu dengan bangga, dengan cara menggunakan bahasa Melayu di mana-mana saja dalam perbualan harian kita. Okey, jadi jawapan di sini, nilai pantun yang ketiga, kita perlu berasa bangga menggunakan bahasa Melayu dalam perbualan harian. Okey, manakala pantun yang keempat, kita lihat maksudnya. Baris ketiga dan keempat. Bahasa Melayu sudahlah lama, terus gunakan sepanjang zaman. Okey, maksudnya di dalam pantun ini hendak menyatakan bahawa bahasa Melayu itu sudah lama digunakan sejak dari datuk nenek moyang kita lagi. Jadi kita haruslah memelihara bahasa Melayu ini dengan cara kita gunakanlah bahasa Melayu kita ini sepanjang zaman. Kita harus menyayangi bahasa Melayu ini sebab sudah digunakan sejak dari dulu lagi. Jadi nilai yang keempat, kita hendaklah menyayangi bahasa Melayu dengan cara menggunakan bahasa Melayu selamanya. Okey, jadi begitulah tadi cara-cara kita untuk mencari nilai di dalam setiap pantun. Okey. Cuba kita perhatikan pula di dalam ayat setiap nilai tadi. Murid-murid cuba perhatikan. Nilai dalam pantun tadi, ayatnya dimulakan dengan perkataan kita harus. Kita juga gunakan dengan perkataan kita perlu. Dan juga kita mulakan dengan kita hendaklah. Jadi, permulaan ayat seperti ini boleh kita gunakan untuk melengkapkan lagi ayat yang kita bina. Okey, jadi cikgu harap semua murid telah faham penerangan cikgu tadi mengenai cara-cara untuk mencari nilai di dalam setiap pantun. Baiklah, berikutnya untuk latihan yang pertama pada hari ini, cikgu mahu murid-murid jawab latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 2. Okey, aktiviti ini mahu kita menyatakan nilai daripada pantun. Tajuknya sentiasa beradab. Jadi sebelum kita menjawab latihan ini, kita perlu membaca pantun terlebih dahulu. Okey, kita baca bersama-sama. Pisang kaki di kawasan Pamah, pohon mempelam tumbuh sekata.
langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Burung pekakar si murai batu, di pohon keranji hinggap berteman. Kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Buat teratak berbumbung limas, pohon betik di tepi bendang, kasut diletak disusun kemas, sangat cantik mata memandang. Okey, jadi ada 3 rangkap pantun yang telah kita baca tadi. Bagaimana pula cara kita untuk menyatakan nilai? Seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi, untuk kita menyatakan nilai dalam pantun, kita perlu perhatikan di dalam baris yang ketiga dan juga baris yang keempat setiap pantun. Okey. Jadi cuba kita jawab bersama-sama. Okey. Baris ketiga dan keempat pantun yang pertama. Langkah kaki ke dalam rumah, beri salam memulakan kata. Apakah nilai yang terdapat di dalam pantun ini? Pantun ini mahu mengajar kita sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita harus memberikan salam. Mahu kita beradab sopan. Jadi, nilai yang terdapat di dalam pantun yang pertama ialah kita perlulah memberi salam sebelum masuk ke rumah supaya kita beradab sopan. Okey, seterusnya. Rangkap yang kedua pula. Okey, cuba kita lihat baris yang ketiga dan baris yang keempat. Okey. Kasut dibuka di hadapan pintu, sifat terpuji orang budiman. Pantun yang kedua ini hendak menyatakan nilai tentang kebersihan. Untuk kita menjaga kebersihan, untuk kita menunjukkan kita ni orang yang beradab, sebelum kita masuk rumah, kita haruslah membuka kasut. Okey, jadi ayat penuh bagi nilai pantun yang kedua, kita hendaklah menanggalkan kasut sebelum masuk ke rumah untuk menjaga kebersihan. Okey, seterusnya. Pantun yang ketiga. Lihat pada baris ketiga dan baris keempat. Kasut diletak disusun kemas. Sangat cantik mata memandang. Jadi, pantun yang ketiga ini hendak menerapkan nilai berdisiplin. Macam mana cara kita hendak berdisiplin? Dengan cara menyusun kasut dengan kemas di dalam rak. Jadi, apakah ayat penuh untuk menyatakan nilai? Kita sewajarnya berdisiplin dengan menyusun kasut supaya kemas. Jadi, begitulah tadi cara-cara kita untuk menyatakan nilai di dalam setiap pantun. Ingat, murid-murid boleh mulakan ayat nilai dengan kita perlulah, kita hendaklah, kita sewajarnya, supaya ayat murid-murid lengkap dan cantik untuk kita baca. Jadi, seterusnya untuk latihan yang kedua, cikgu mahu murid-murid buat sendiri latihan di dalam muka surat yang ketiga. Nyatakan nilai daripada pantun. Tajuknya berhemah mulia. Cara-cara untuk menyatakan nilai pantun juga sama seperti contoh yang telah cikgu ajarkan di awal tadi. Okey, cikgu harap murid-murid boleh buat sendiri latihan ini dengan meminta bantuan daripada ibu bapa atau adik-beradik. Ataupun jika tidak faham, murid-murid boleh terus berhubung dengan cikgu bertanyakan soalan.
Baiklah, rasanya sampai di sini saja dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada murid-murid yang berjaya menghadirkan diri untuk pembelajaran Bahasa Melayu pada hari ini. Panjang umur, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Jaga diri, duduk di rumah.